Baik. Kita kuliahkan kuliah kita malam ini dengan sama-sama membaca Al-Quran ila hadatin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi kiram ashabi nizam insyaallah. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asraqal hadis kitabullah wa khairan hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim wa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Maksudnya dalam masa sesungguhnya manusia itu semuanya berada di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman serta mengerjakan amalan yang soleh dan bersama dengan kebenaran dan bersama dengan kesabaran. Alhamdulillah. Yang mati tuan imam kita tak lupa juga Tuan Bilal, kemudian pengurusi surau, jawatan kuasa surau, muslimin muslimat bin mukminat, para asatizah, ustaz. Alhamdulillah kita panjang abdi dan syukur Allah Ta'ala dapat bersama pada malam ini insya-Allah untuk kita sambung kuliah tafsir Tafsir Amnir. Sampai ayat apa kan? Ada tanda? Cuti lama ni. Tempat ni kira tempat yang terakhir yang baru start kelas lah. Sedangkan tempat lain tu ada yang dah 2 kali kelas. Ni yang terakhir dah. Daripada banyak-banyak tempat yang sekuliah tu. Ayat 20. Dia ke? Tak tanda Karena tak datang kot? Tak datang. Okey, tak apalah, kita ambil aman hazal lazi ya. InsyaAllah kalau dah baca tak apa, kita ulang semula. Alhamdulillah dah lama ni 2 bulan cuti. Dan ni pun dah masuk bulan apa tu? Zulhijjah. Dah dekat dah Zulhijjah. Tapi dah dekat nak masuk Zulhijjah lah. Ni dah penerbangan haji pun dah pergi dah. Kan? Jadi tak lama lagi kita akan masuk pula gaya kedua lah. Bawa habis gaya pertama. Gaya Aidilfitri tuan-tuan. Macam baru je berlaku. Baru je selesai Aidilfitri. Tak lama lagi kita akan masuk pula gaya Aidil Adha pula kan. Dah korban pula. Baik. Kita lihat ayat yang ke-20 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi gurun.
أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي زأركم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. Sadaqallahul azim. Maksudnya amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman innal kafiruna illa fi ghurur. Maksudnya atau adakah sesiapa gerangan, maksudnya gerangan yang menjadi tentera kamu yang akan menolong kamu selain daripada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah. Innal kafiruna illa fi ghurur. Sebenarnya orang-orang yang kafir memang dalam keadaan gurul terpedaya lah. Baik. Kemudian amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi utuwi wa nufur. Siapa pula gerangan yang dapat memberi rezeki pada kamu jika Allah Ta'ala menahan rezekinya? Siapa yang dapat memberikan rezeki pada kamu jika Allah Ta'ala menahan rezekinya? Bahkan mereka terus kekal dalam keadaan sombong serta melarikan diri daripada kebenaran. Apa yamsi mukiban ala wajihi ahda amma yamsi sawiyan ala siratul mustaqim. Maka adakah orang yang berjalan dengan muka yang menunduk ke bawah, maksudnya dengan jarak pandangan yang terhad, lebih banyak mendapat pedoman, ataukah orang yang berjalan tegak dan betul? Ataukah orang yang berjalan dengan tegak dan betul? Yang ini daripada kalangan mereka yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qul huwallazi ja'ala lakum qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashurun. Katakanlah lagi, dialah yang mengembangkan, katakanlah dialah Allah Ta'ala menciptakan kamu dan memberikan kamu keupayaan mendengar, kemudian keupayaan melihat serta runtunan hati, yakni perasaan, tetapi amat sedikit dari kalangan mereka yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallazi za'arakum fil ardi wa ilaihi tusyarun. Katakanlah lagi, dialah yang mengembangkan zuriat kamu di bumi dan kepadanya lah kamu akan dihimpunkan. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Orang-orang yang engkar berkata, bilakah datangnya hari kiamat? Bilakah datangnya hari kiamat yang dijanjikan itu, jika kamu termasuk dalam kumpulan orang-orang yang berkata benar? In kuntum shadiqin. Qul innama ilmu indallah wa innama ana nazirum mubin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya ilmu pengetahuan tentang masa kedatangannya adalah milik Allah, dan aku hanyalah Rasul memberi peringatan dan amaran yang jelas. Kemudian ayat 27, falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Kemudian apabila datangnya kiamat dan mereka melihat azab pada hari kiamat sudah dekat,
muramlah muka orang-orang yang kafir, maka katakanlah kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu kerap kali meminta-mintanya. Kerap kali meminta-mintanya. Baik. Ada tisu tak? Tisu lah. Dah semua pula. Baik, kita lihat ayat yang pertama. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Innal kafiruna ila fi ghurur. Kita lihat dia punya huraian tu. Atau adakah sesiapa gerangan yang menjadi tentera kamu, ia akan menolong kamu selain daripada Allah Ta'ala yang Maha Pemurah. Sebenarnya orang-orang yang kafir memang dalam keadaan terpedaya. Gitu. Baik. Kita lihat dia punya huraian ya, tafsiran daripada ayat ini, ayat 20 Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Il kafiruna illa fi ghurur. Atau adakah sesiapa yang ini gerangan, ia akan menjadi tentera kamu, ia akan menolong kamu selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat Rahman, sifat pemurah. Sebenarnya orang kafir memang dalam keadaan terpedaya. Maknanya, adakah mana-mana tentera dan penolong yang boleh menolong dan menahan kamu daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala jika dia ini Allah Taala mahu menimpakan keburukan terhadap diri kamu? Ada tak di kalangan kamu ni tentera-tentera kamu lah? Macam kita ni memang tak ada tentera lah. Ni ayat ni tujukan pada orang yang kafir. Orang yang kafir yang sifatnya, contohnya macam pemimpin-pemimpin kan, pemimpin-pemimpin yang puak-puak kafir ni kan, mereka mempunyai tentera Ahzab, tentera yang besar. Contoh Amerika kan, Amerika punya bala tentera yang besar. Rusia, betul tak? Mereka punya bala tentera yang besar. Kan? Mana negara-negara tertentu yang terdapat dalam muka bumi, tuan-tuan, mereka punya tentera yang besar. Tapi persoalannya, adakah besok bila berlakunya azab Allah Subhanahu Wa Taala, bila datangnya bala bencana daripada Allah Taala, adakah tentera itu boleh menahan azab Allah Subhanahu Wa Taala? Jawapannya sudah tentu tak boleh lah. Tentu tak boleh lah, kecuali semuanya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikatnya tiada siapa selain Allah Taala yang dapat menolong dan melindungi kamu. Tiada yang dapat memberi kemenangan kepada kamu selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Malangnya golongan kufar sentiasa tertipu dan terpedaya dengan syaitan yang menghasut mereka supaya meyakini bahawa mereka tidak akan dikenakan azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Jadi ayat ini merupakan ayat peringatan lah. Peringatan kepada golongan-golongan kufar, orang-orang yang punya kuasa yang hebat-hebat, senjata yang hebat-hebat zaman sekarang kan. Contohnya senjata nuklear, senjata macam mereka dia ada macam-macam senjata nuklear kan. Mereka punya bala tentera yang hebat, yang kuat. Tapi apabila Allah Ta'ala mendatangkan dia punya balasan dia, tidak ada satu pun tentera yang dapat menangkis azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Contoh yang paling mudah lah yang berlaku pada zaman Nabi Fir'aun al-La'natullah, pada zaman Namrud laknatullah kan. Di mana contohnya macam Firaun itu punya bala tentera yang besar. Tetapi bila Allah Subhanahu Wa Taala kan mendatangkan azab pada dia, akhirnya dia mati jugalah. Tenteranya hancurlah, bala tentera dia hancur. Macam tu. Di Laut Merah. Dan akhirnya Firaun itu pun tenggelam, mati dalam keadaan tenggelam. Itu yang mengaku sebagai Tuhan. Yang mengaku dia hebat, yang mengaku dia bagus. Jadi kita kiaskanlah tuan-tuan kepada zaman keadaan ini yang berlaku pada zaman sekarang ini, walaupun sebahagian negara itu punya tentera, bala tentera yang hebat dan besar. Baik, ungkapan firman Allah SWT yang bermaksud
selain daripada Allah Ta'ala yang Maha Pemurah, menunjukkan bahawa manusia yang kufur dan zalim terus dibiarkan hidup di bumi adalah lantaran belas kasihan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Maha Mengasihani dan rahmatnya meliputi segala-galanya. Jadi kalau tuan-tuan kita lihat dalam keadaan sekarang ini, kita jangan takjublah. Kita jangan takjub melihat mereka itu punya tentera, bala tentera yang hebat-hebat, besar-besar. Jangan takjub. Kan besok, akhirnya besok mereka mati juga. Tak ada yang tak mati di dunia kan, semua akan mati. Dan bila mati besok, ialah orang kafir, innal ladzina kafaru kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Orang-orang yang mendustakan, membohongi ayat-ayat kami, bagi mereka azab yang pedih dan mereka itu kekal dalamnya selama-lamanya. Faham kan? Okey. Akan tetapi kita kena tahu jugalah, di kalangan tentera-tentera kufar itu pun kadang-kadang ada yang masuk Islam, ada juga. Tentera mereka pun ada juga yang masuk Islam. Yang konvert masuk Islam ada juga. Tentera Rusia pun ada juga. Kan tak dinafikanlah. Jadi yang kena itu sudah tentu besok akan diazab Allah Ta'ala ialah golongan-golongan kufar yang memang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ayat ini merupakan bantahan terhadap golongan kafir yang enggan beriman dan bergantung dengan sangkaan dan pegangan yang salah. Tuan-tuan, mereka menganggap bahawa kekuatan boleh diperolehi daripada teman dan juga pembantu. Justru itu tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memaklumkan pada mereka bahawa sebenarnya tiada sebarang penyelamat melainkan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala saya. Tidak ada penyelamat melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ayat itu tuan merupakan satu peringatan Allah Ta'ala pada kita lah. Dan juga peringatan kepada orang yang kufar, yang kafir. Masalahnya kadang-kadang ayat ni tak sampai pada mereka. Kalau sampai pada mereka, mereka pun kadang-kadang ada juga yang beriman dengan ayat Quran, ada juga tak beriman pun. Yang diberi taufik dari Allah Ta'ala, mereka beriman lah, dibukakan hidayah, jadi mereka beriman walaupun mereka ni tentera negara kufar dan sebagainya. Tu terserahlah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang tak beriman tetap tak beriman, malahan memerangi orang Islam pula, memerangi orang Islam, membunuh orang Islam, menembak orang Islam. Cuma di antara golongan Yahudi dan juga Nasrani, golongan tentera-tentera Yahudi dengan tentera-tentera Kristiani, yang paling tengkuk ialah tentera-tentera Yahudi lah. Dia lagi besar pemusuhannya. Tetapi tentera Kristian juga tak nafikan. Malahan kalau tuan-tuan lihat sejarah perang salib, kan panjang sejarah perang salib tu. Kan di mana yang terlibat antara peperangan salib itu ialah Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi, dan perang salib tu dia banyak peringkat. Peringkat pertama, peringkat kedua, peringkat ketiga, keempat, sampai tak silap saya sampai peringkat ke-8 dah silap saya. Kan perang salib saja berpuluh tahun peperangan itu berlaku lah, perang salib itu. Dan ramai yang terbunuh. Bukan saja di kalangan orang Islam yang terbunuh, banyak terbunuh perang salib. Malahan golongan-golongan kufar pun, orang Kristian pun banyak juga yang terbunuh dalam perang salib. Kenapa dinamakan perang salib? Ini persoalannya lah. Ada orang tanya, kenapa dinamakan perang salib? Kenapa tuan-tuan dinamakan perang salib? Dinamakan perang salib kerana tentera Kristian mereka memakai baju yang lambang salib. Mereka pakai baju lambang salib. Itu sebabkan sebagai tentera salib. Ketika sebelum lahirnya ataupun datangnya Salahuddin Al-Ayyubi, kan ketika tentera Kristian menjajah negeri Palestin di Baitul Maqdis, banyak di kalangan orang Islam yang mati dibunuh lah, mati dibunuh. Kan habis semualah, kitab-kitab semua habis, kan perempuan, kanak-kanak, golongan tua semua habis dibunuh. Penuh darah tuan-tuan. Kalau ikut sejarahnya penuh darah di Masjidil Aqsa tuan-tuan, dipenuhi dengan darah, dengan bau hanyir, mayat sana, mayat sini sebagainya. Tapi Allah Ta'ala akhirnya beri kemenangan pada Islam. Datang yang Salahuddin Al-Ayyubi,
Dan akhirnya tentera salib itu berjaya dihalau keluar daripada bumi Palestin lah. Macam tu. Tapi akhirnya mereka tu, lepas tu mereka datang semula. Mereka datang semula hasil daripada deklarasi Balfour. Hasil daripada deklarasi Balfour, yang mana deklarasi Balfour ini ialah satu deklarasi yang dibuat untuk menghalalkan bumi Palestin tu dengan kedatangan orang Yahudi. Kedatangan orang Yahudi ke bumi Palestin. Selepas daripada peperangan dunia yang kedua, selepas daripada kejatuhan kerajaan Ottomaniyah di Turki, kerajaan Ottomaniyah itu dia punya kawasan jajahan di luas, termasuk Palestin itu. Termasuk Palestin adalah di bawah kerajaan Ottomaniyah. Selepas daripada peperangan dunia kedua, bumi ataupun kerajaan Ottomaniyah itu semuanya dibagi-bagikan. Dibagi-bagikan kepada British, dibagi-bagikan kepada Amerika, dibagi-bagikan kepada Rusia dan sebagainya, Perancis, semua dibagi-bagikan. Sehinggalah bumi Palestin itu jatuhnya kepada kerajaan British. Kerajaan British disebabkan oleh terhutang budi kepada orang-orang Yahudi di dalam peperangan dunia yang kedua. Jadi akhirnya kerajaan British kan membuat satu deklarasi yang membenarkan ataupun menghalalkan supaya dibentuk satu kerajaan negara Yahudi yang terdapat di Palestin. Jadi kerajaan tanah Palestin itu akhirnya diserahkan kepada Yahudi hasil daripada perjanjian Balfour itu. Jadi sikit demi sikit akhirnya kan habislah bumi Palestin itu dijarah ataupun diduduki oleh orang Yahudi lah, sampailah sekarang ni. Itu yang berapa korek lagi bumi Palestin yang sehingga sedangkan lain semua telah pun dikuasai oleh orang Yahudi. Faham kan? Baik, seterusnya ayat ini merupakan bantahan terhadap golongan kafir yang enggan beriman dan bergantung dengan sangkaan dan pegangan yang salah. Mereka menganggap bahawa kekuatan boleh diperolehi dengan hanya daripada teman dan juga perbantu. Justru itu tuan, Allah Subhanahu Wa Taala memaklumkan bahawa sebenarnya tiada sebarang penyelamat melainkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala saja menjadi penyelamat. Tidak ada yang lain. Okey? Kemudian Allah Ta'ala menolak dakwaan yang menyatakan bahawa terdapat pemberi rezeki lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan patung berhala merupakan sumber segala kebaikan dan pencegah selain kepencangan daripada mereka sendiri. Ini dakwaan daripada orang kafir lah. Orang kafir mendakwa bahawa patung berhala, benda-benda yang mereka sembah itu boleh memberikan rezeki pada mereka lah. Boleh rezeki pada mereka. Tapi hakikatnya patung berhala pun tak ada kuasa apa-apa. Malahan kalau kita angkat patung berhala itu tuan-tuan, kita campak dalam tempat tarik, tempat najis, adakah patung berhala itu akan melawan? Sudah tentu tidaklah. Patung berhala itu tak akan melawan. Yang melawan siapa? Yang melawan tu penganut dia ataupun orang yang menyembah patung itu. Sedangkan patung itu dia duduk diam macam tu je, tak boleh buat apa. Dia tidak bernyawa kan? Tidak ada menyawa, tidak boleh mendengar, tidak boleh melihat, tidak boleh berkata-kata. Tapi golongan-golongan kufar, orang kafir ini, mereka menganggap patung itu boleh menyelamatkan diri mereka dan boleh beri rezekikan kepada mereka. Allah Ta'ala menyebut dalam Quran yang ayat 21 itu, amman hadzal ladzi yarzuqukum min in amsaka rizqah bal laju fi utuwi wa nufur. Siapakah pula gerangan yang dapat memberi rezeki kepada kamu jika Allah Ta'ala menahan rezekinya? Bahkan mereka terus kekal dalam keadaan sombong serta melarikan diri daripada kebenaran. Okay. Jadi kalau Allah Ta'ala menahan rezeki tuan-tuan, siapa yang boleh melepaskan rezeki itu? Tak ada siapa, melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tuan-tuan. Kerana yang menguruskan rezeki ialah Allah. Dan Allah Ta'ala melantik satu malaikat menguruskan rezeki. Malaikat apa?
Malaikat uruskan rezeki. Mikail kan? Mikail yang menguruskan rezeki manusia. Tapi adakah Allah Ta'ala berhajat pada malaikat? Tidak. Allah Ta'ala tidak berhajat pada malaikat. Tapi bila dah dijadikan makhluk, dijadikan malaikat, maka malaikat ada fungsi dan tugaslah kepada mereka. Tugas mereka ialah menguruskan rezeki kepada manusia. Okay? Hebatnya Allah Ta'ala menguruskan rezeki manusia ni, pemurahnya Allah Ta'ala ni tuan, sama ada orang tu beriman ke tak beriman, Allah Ta'ala tetap bagi rezeki kepada mereka. Malahan sejak daripada zaman Nabi Adam AS sampai zaman sekarang ini, adakah rezeki itu berkurang tuan? Rezeki itu tak berkurang. Adakah ikan dalam lautan itu berkurang? Tak ada. Tetap akan ada sampai bila-bila lah. Sampai hari kiamat pun tuan, tetap ada ikan. Walaupun mungkin ada kurang sikit-sikit lah, tapi tetap ikan tu ada banyak. Tuan-tuan pergilah kat pasar, ada tak ikan? Pernah tak satu hari ikan tak ada? Tak ada kan? Mesti ada ikan. Mesti ada ikan. Dan ikan pun ada dua jenis, ikan darat dan juga ikan laut. Kalau ikan darat ni habis, ikan laut masih ada lagi. Kalau ikan laut habis, ikan darat masih ada lagi. Betul tak? Jadi mana rezeki ini memang ada, sentiasa ada lah. Tapi sayangnya manusia tuan, dia tak nampak siapa yang menguruskan rezeki. Mereka hanya nampak nelayan yang menangkap ikan. Nelayan menangkap ikan, dan nelayan tu bawa ikan tu ke pasar dan menjualkan kepada orang ramai. Tetapi nelayan itu kan, kalau bukan rezeki daripada Allah, bukan kekuatan yang Allah Ta'ala bagi pada nelayan, dapat tak nelayan itu tangkap ikan? Dapat tak? Tak dapat juga. Dan zaman sekarang ni banyak nelayan menggunakan teknologi, menggunakan komputer, menggunakan orang kata scan, mana mereka boleh mengesan kedudukan ikan dan sebagainya. Zaman dulu memang tak ada. Zaman dulu ada tak alat untuk mengesan ikan? Tak ada pun. Kapal-kapal dulu tak ada pun alat mengesan ikan, tak ada. Tapi zaman sekarang ni ada alat digunakan untuk mengesan ikan, tahu kedudukan ikan tu ke mana. Dan berapa banyak tuan ikan yang ditangkap oleh manusia, oleh nelayan. Tetapi ada tak ikan tu habis ke laut tu? Tak ada juga. Masih lagi ada, dan tuan-tuan pun masih makan ikan. Jadi sebanyak daripada umat dulu, sebanyak daripada umat Nabi Adam dengan semua nabi-nabi, Nabi Ismail, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Ibrahim, tak? Sampailah kepada umat baginda Nabi Muhammad SAW ini, masih lagi manusia makan ikan lah. Masih makan lagi. Walaupun ada tempat-tempat tertentu tu kadang-kadang dia tak makan ikan pun, dia makan daging je. Disebabkan ada mereka daging, mereka duduk jauh daripada daratan, mereka duduk di atas gunung, jadi susah nak dapat ikan, jadi mereka tetap makan juga. Hasil daripada rezeki Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lihat semula. Siapakah gerangan yang dapat merezeki kepada kamu jika Allah Ta'ala menahan rezekinya? Bahkan mereka terus kekal dalam keadaan sombong serta melarikan diri pada kebenaran. Surah Al-Mulk ayat 21. Adakah siapa lagi yang dapat beri rezeki kepada kamu jika Allah Ta'ala menahannya? Jika Allah Ta'ala menahan rezeki kita ni, ada siapa tak yang dapat meluluskan rezeki itu, melepaskan? Tak ada. Tak ada siapa pun dapat melepaskan. Tak ada siapa pun dapat menghantar rezeki itu pada kita. Dia mengurniakan kamu pelbagai jenis rezeki, termasuk menurunkan hujan dan lain-lain lagi. Nampak hujan? Hujan merupakan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, hujan rahmat daripada Allah. Saya teringat satu kisah. Okey. Kau dah bunyi, kau tak bunyi. Okey. Ini kisah Imam Hambali. Kisah Imam Hambali dengan Abu Nawas. Satu hari tuan-tuan, Imam Hambali dia ni mengajar dalam masjid lah. Jadi ramai di kalangan anak muridnya belajar dengan dia. Dan tiba-tiba datanglah seorang lelaki namanya Abu Nawas. Nak dengarkan Abu Nawas? Abu Nawas ni ialah orang kesukaan raja. Orang kesukaan raja. Ialah raja masa itu, kata silap saya, Raja Harun Ar-Rasyid. Raja Harun Ar-Rasyid. Kan?
Raja Harun al-Rasyid ini dia selalu menggunakan buah fikiran daripada Abu Nawas. Tetapi ada di kalangan orang masa tu yang tak suka Abu Nawas ini. Tak suka. Dia ni macam gila-gila sikit lah kepala tu. Kepala dia betul gila-gila sikit. Jadi ada yang tak suka dengan Abu Nawas. Jadi satu hari tuan, Imam Hanbali dia kuliah lah. Dia kuliah. Maka tiba-tiba datanglah Abu Nawas. Kan? Maka Abu Nawas kata, tuan, dia kata, aku nak tanyalah beberapa soalan, boleh tak? Maka di kalangan anak murid pada Imam Hanbali pandang pada Abu Nawas. Apalah Abu Nawas ni, tak ada kerja lain kau? Ni semua nak mengacau kita punya pengajian ni. Ni semua nak mengacau kita punya pengajian ni. Abu Nawas, pergilah pada sini, jangan nak ngacau kita nak ngaji. Tapi Abu Nawas tidak orang kata tidak mempedulikan kan sindiran daripada anak murid kepada Imam Hanbali. Maka terus Abu Nawas berkata kepada Imam Hanbali, tuan, dia kata, aku ada 3 persoalan. Persoalan yang pertama, dia kata, aku selalu bersaksi dengan sesuatu yang tidak boleh dilihat, yang tak nampak. Aku selalu bersaksi. Jadi dia minta tuan supaya menjawab persoalan tadilah. Soalan pertama. Soalan yang kedua, aku suka makan bangkai. Aku suka makan bangkai. Dan soalan ketiga, aku selalu lari daripada rahmat Allah. Selalu daripada rahmat. Jadi di kalangan anak murid Imam Hanbali itu benganglah. Ini apa benda lah dia punya soalan. Merahut dia kata. Merahut punya soalan ni. Nak ajukan pada guru kita ni Imam Hanbali. Imam Hanbali masa tu dia tunduk je tu. Dia tak jawab pun. Dia tak respon pun soalan daripada Abu Nawas. Maka akhirnya Abu Nawas bangun sekali lagi. Tuan, dia kata, saya tanya soalan ni. Takkan tuan tak boleh nak jawab? Takkan tuan tak boleh jawab soalan aku ni? Jawablah. Kata tuan ni hebat, tuan ni bagus, alim. Jawablah soalan aku, kata Abu Nawas lah. Maka akhirnya Imam Hanbali pun menjawab soalan yang diajukan kepada dia lah. Soalan tu kepada dia. Okey, bagi soalan pertama yang kau ajukan, iaitulah kamu selalu bersaksi bahawa kamu selalu bersaksi dengan sesuatu benda yang kamu tak lihat. Kamu tak lihat, tak nampak apa benda tu. Tapi selalu bersaksi dengan benda yang tak lihat, tak boleh lihat tadi. Soalan ni macam pelik dah tuan-tuan. Pelik kan? Biasa kalau kita bersaksi ni benda yang boleh lihat. Kita pernah nampak benda tu. Bila nampak kan jadi saksi kan? Betul tak? Kalau saksi di mahkamah, orang hakim panggil untuk jadi saksi mahkamah, mestilah orang menjadi saksi itu pernah melihat. Pernah mendengar, pernah bergaul dengan orang yang dipanggil ke mahkamah tersebut nak didakwa tu. Tapi yang ni pelik sikit soalan dia. Maka Imam Hanbali ni dia seorang dia ni alim besar kan. Dia anak murid daripada Imam Syafi'i, yang atas sekali Imam Hanafi, lepas Imam Hanafi Imam Malik, lepas Imam Malik ialah Imam Syafi'i, lepas Imam Hanbali. Lepas Imam Malik kan, lepas tu bertahun-tahun semua barulah Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasa'i, Ibn Majah, Abu Dawud dan sebagainya. Jadi imam hadis ni di kemudian. Tapi ada kalangan kita tentang kadang-kadang tak nak pakai pun Imam Syafi'i. Dia kata tak perlu mazhab-mazhab ni, cukup perpadukan Imam Bukhari dan Imam Muslim saja. Dia kata, sedangkan siapa lahir dulu? Imam Hanbali lahir dulu, Imam Syafi'i lahir dulu. Tahu tak? Jadi kenapa kita tak pakai imam-imam mazhab? Itulah yang berlaku, banyak berlaku zaman sekarang ni tuan-tuan. Jadi akhirnya Imam Hanbali pun jawab, kamu selalu bersaksi terhadap satu benda yang tidak dilihat. Maksudnya kamu selalu bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah. Mana kamu selalu bersyahadah. Kan, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allah Ta'ala kan tak dapat dilihat. Allah Ta'ala tak nampak dilihat. Tapi kita selalu bersaksi tiada Tuhan disembah melainkan Allah, Muhammad itu pesuruh Allah. Betul tak?
Betul tak kata Imam Malik jawapan dia? Betul dia kata. Imam Nawawi kata betul lah. Okey. Yang kedua pula, soalan yang kedua tadi. Kamu selalu suka makan bangkai. Maksudnya kamu selalu suka makan ikan. Selalu makan ikan, makan belalang dan sebagainya. Kerana ikan itu termasuk dalam kumpulan bangkai. Tapi bangkai yang halal lah, boleh dimakan. Selagi mana ikan tu tak busuk, tak pecah perut ke apa sebagainya, selagi tu kita boleh makan lagi. Dan ikan pun tak perlu nak sembelih. Ada kalau kita ni pergi sembelih ikan, ada tak? Tak ada. Kan? Yang sembelih biasanya binatang yang 4 kaki, yang 2 kaki, ayam, itik, betul tak? Lembu, kambing, ni nak korban ni, betul tak? Itu binatang yang perlu disembelih. Sedangkan ikan tak perlu disembelih. Ikan siang ialah macam tu. Betul tak jawapannya? Kamu Nawas kata betul. Kemudian soalan yang ketiga, kamu selalu lari daripada rahmat Allah. Maksudnya kamu selalu lari daripada hujan. Selalu lari daripada hujan. Betul tak? Walaupun ada di kalangan kita ni suka main hujan. Budak-budak dia suka main hujan lah. Betul tak? Pantang hujan kan, dia main lah. Kita kecil-kecil dulu tuan-tuan, kalau hujan tu memang suka gitu. Main hujan. Rumah kampung pun biasalah. Kalau rumah kota ni, kalau rumah bandar ni memang tak dapat nak main selolot ke? Selolot tak? Main selolot kan? Kita rumah kampung dulu, bila pantang hujan tuan-tuan, penuh air ke depan rumah tu, bertakung, mulur lah tu. Kan berkubang dalam air tu kan. Ya, berkubang lah, selolot sana, selolot sini tuan-tuan. Kocik-kocik. Budak zaman sekarang tak ada dah. Ngelongsor, betul tak? Jadi jawapannya betul lah. Itulah jawapan dia. Kan? Mana 3 benda tadi yang disoal oleh Abu Nawas, dan ketiga-tiga itu adalah jawapannya telah diberikan, dan jawapan tu semua adalah betul. Kemudian Abu Nawas kata ada satu lagi soalan yang aku nak ajukan pada engkau. Ada satu lagi soalan. Yang anak murid Imam Malik ni pun bengang je. Tak habis-habislah engkau ni mengarut dengan soalan tu, soalan ni. Kan? Tapi Imam Malik kata tak apa, biarkan. Biarlah dia tanya apa dia nak tanya. Maka akhirnya Abu Nawas tanya, ada soalan terakhir. Kan? Kalau kau boleh jawab ni, kau seorang yang betul-betul alim dan bijak, wahai Hambali, dia kata. Okay? Apa soalannya? Antara ibadah orang yang telah berkahwin dengan ibadah orang yang belum berkahwin, mana lebih pahala? Mana lebih pahalanya? Ibadah orang kahwin dengan orang belum kahwin, mana lebih pahala je? Imam Bali duduk diam je. Dia tak jawab. Dia tahu jawapan dia. Tapi dia diam. Kenapa dia diam? Masa tu Imam Ali dia belum kahwin lagi. Dia bujang lagi. Disebabkan dia bujang, jadi dia diam tu. Dia tak jawab soalan tersebut. Alah, dia kata, apa nama kata? Alah, takkan kau tak boleh jawab. Dia kata, orang kata kau ni alim, kau ni hebat, Hambali. Kau jawablah. Bukankah jawapannya orang yang berkahwin lebih besar pahalanya ibadahnya berbanding dengan orang bujang? Betul atau tidak? Kata Ibu Nawas kata. Betul lah tu kata. Ye dia sukalah, apa tu dia belah. Dia suka dia belah. Tapi kena pada Imam Bali lah. Memang Imam Bali masa tu dia masih bujang. Dia belum kahwin lagi. Kelebihannya orang yang telah sembahi, orang telah berkahwin, lebih pahalanya 70 kali ganda berbanding dengan orang yang bujang. Pahalanya lebih berbanding dengan orang bujang. Jadi siapa yang bujang, carilah temanlah orang rumah kan. Yang duda-duda, ada tak duda sini? Ada duda tak? Bapa tunggal ada? Tak ada bapa tunggal. Kalau yang duda tu carilah teman itu. Baik, itu sama semula. Jadi dia menggunakan kamu, dia menggunakan kamu pelbagai jenis rezeki, termasuk menurunkan hujan dan lain-lain. Artinya tiada siapa yang dapat memberi ataupun menegak, mengurniakan rezeki atau menolong melainkan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang kafir mengetahui perkara berkenaan, namun mereka tetap menyembah selain daripada Allah. Kalau kita tentang orang kafir ni,
Siapa menurunkan hujan? Mereka jawab Tuhan Allah. Mereka jawab Tuhan Allah turunkan hujan kata. Saya pernah ada berjumpa dengan seorang non muslim lah. Masa tu musim hujan tuan-tuan, masa hujan. Saya berjalan dengan dia keluar daripada satu bank lah keluar. Kami tengok suasana masa tu gelap, nak hujan. Masa tu musim hujan. Jadi saya cakaplah pada yang Cina yang non muslim tu, wah, nampak ni macam nak hujan lah kan? Sekarang ni musim hujan lah, cakap dia. Ini Tuhan Allah punya kerja lah, dia kata. Ini Tuhan Allah punya kerja. Ini memang sekarang hujan, dia kata. Banjir sana, banjir sini, dia kata. Dia pun pandai jawab tuan-tuan. Dia pandai jawab Tuhan Allah. Tapi siapa Tuhan Allah tu pun dia tak tahu. Dia tak tahu siapa Tuhan Allah. Dia hanya tahu sebut Tuhan Allah aja. Tapi dalam bab penyembahan mereka tak sembah Allah Ta'ala pun. Mereka menyembah patung berhala. Baik, oleh itu Allah SWT menggambarkan keadaan mereka menerusi firman-Nya yang bermaksud bahkan mereka terus kekal dalam keadaan sombong serta melarikan diri daripada kebenaran. Maknanya tuan-tuan, bahkan mereka berdegil dan terus bersikap angkuh terhadap kebenaran. Mereka menjauhkan diri daripada kebenaran dan mengikut jalan sesat yang menyeleweng. Mereka tidak mahu mengambil sebarang iktibar dan berfikir di atas perkara-perkara yang terbatas. Jadi golongan-golongan kufar, orang-orang yang ingkar kepada Allah, mereka tak nampak tu semua. Mereka nampak itu, dia kata ini kuasa alam. Kalau banjir itu dia kata ini kuasa alam. Kalau orang kata kemarau pun dia kata ini kuasa alam. Kalau ke bumi pun mereka kata, banyak kata kuasa alam. Walaupun ada sebahagian kata ini Tuhan Allah punya kerja. Tetapi tak dinafikan ada juga yang berkata ini kuasa alam. Kekuatan alam. Tetapi kan kita kena ingat Nabi SAW pernah bersabda, dia kata la tatahurraku zarrah illa biiznillah. Tidak bergerak satu zarah ataupun atom dalam muka bumi ini kecuali merupakan dengan izin Allah Ta'ala. Semua dengan izin Allah. Tenang. Dia yang menguruskan alam, dia yang mentadbir alam, dia yang membuat alam. Semua dia yang uruskan. Kita ni tuan-tuan makhluk yang sangat lemah, sangat halus. Kalau kita nak compare dengan orang kata bumi ni, kita ni sangat kerdil. Bumi pula nak compare dengan matahari, kan? Memang bumi sangat kerdil berbanding dengan kita. Kita bumi pun dah kerdil, kalau nak compare dengan matahari, apalagi nak compare dengan diri kita. Memang jauh kerdil lah. Betul tak? Matahari pula nak compare dengan bintang. Bintang-bintang. Bintang jauh lagi besar daripada matahari. Betul tak? Dan bintang ini ada yang mengeluarkan cahaya mereka sendiri dan ada yang tidak mengeluarkan cahaya, gelap saja, tapi memang wujud bintang itu. Kalau tuan-tuan ngajin, tuan-tuan pergi dalam YouTube. Dalam YouTube tuan-tuan tengok tentang perbandingan bintang-bintang atau planet-planet terdapat di alam ini. Daripada yang paling kecil sampai yang paling besar. Sampailah kepada orang kata galaksi-galaksi ini. Kita tuan-tuan berada dalam satu galaksi namanya galaksi Bima Sakti. Galaksi apa? Galaksi Bima Sakti. Dalam dunia, dalam alam ini, galaksi bukannya satu, berpuluh ribu galaksi. Kita berada dalam satu galaksi, galaksi Bima Sakti. Dalam galaksi lah tuan-tuan terdapatnya planet-planet, matahari, bintang-bintang dan sebagainya. Kita duduk dalam satu galaksi. Jarak panjang galaksi itu memang sangat panjang lah, sangat jauh, kan? Berpuluh tahun cahaya baru kita sampai pada hujung galaksi. Satu galaksi saja. Satu galaksi. Sedangkan dalam alam ni mempunyai pelbagai berpuluh ribu galaksi lagi yang lain, yang kita pun tak boleh nak jangka lah. Tak terjangkau dalam pemikiran kita. Tapi ahli sains mereka buat kajian itu, mereka hantar satelit dan sebagainya, kan? Mereka pakai teropong dengan teropong yang kata yang boleh pergi sampai jauh kan, berpuluh ribu kilometer. Mereka dapat kesan planet-planet tersebutlah. Maksudnya maknanya bahkan mereka berdegil dan terus bersikap angkuh terhadap kebenaran. Mereka menjauhkan diri daripada kebenaran dan mengikut jalan sesat. Mereka tak mahu mengambil sebarang iktibar dan juga berfikir. Sama juga yang berlaku. Kalau tuan-tuan baca kisah Firaun.
Kan sebelum Firaun mati di Laut Merah, sebelum tu pernah didatangkan oleh Allah SWT dengan pelbagai azab kepada gulungan-gulungan Qibti, mana orang-orang yang pro kepada Firaun, pembantu Firaun. Kan mereka pernah didatangkan kutu-kutu. Mereka pernah didatangkan dengan belalang-belalang. Mereka pernah didatangkan orang kata kutu, belalang, kata-kata. Betul tak? Ada dalam tafsir tu. Ya, mereka didatangkan dengan kutu-kutu, mereka datangkan dengan kata-kata, mereka datangkan belalang dengan jumlah yang banyak. Kemudian mereka datangkan dengan tufan, dan juga mereka didatangkan dengan apa lagi? Dengan darah. Mana air yang mereka minum itu menjadi darah. Sungai Nil itu tuan menjadi darah. Sungai Nil menjadi darah. Kan air yang pada asalnya kalau air bersih, kalau diminum oleh kaum Bani Israel, air itu dia tak jadi darah. Tapi bila diminum oleh kaum Qibti yang pro kepada Firaun, air itu berubah menjadi darah. Berubah menjadi darah. Kan begitulah keadaan azab mereka ketika itu. Kan rumah mereka dimasuki oleh kata-kata. Tempat tidur kata. Dalam tempat tidur kata, kemudian dalam piruk pun kata. Takkan nak makan kata. Kalau sikit kata mungkin boleh makan lah. Kata ni pun kalau kita terdesak kita makan lah kata. Kalau darurat, ini tak ada darurat nak makan kata apa. Dah kata terlalu banyak sangat pun masalah juga. Banyak sangat kata. Dalam bilik air kata, tempat tidur pun kata, lepas tu dalam piruk pun kata. Semua kata tu kan. Kata kong keng kong kong kong. Penuh kata azan. Itu yang berlaku kepada kaum Qibti pada zaman Bani Israel, pada zaman kerajaan Firaun laknatullah. Jadi setiap kali azab itu datang, mereka jumpa dengan Nabi Musa. Wahai Musa, kan doalah kepada Tuhan kau Musa supaya dihindarkan kami daripada bala ini. Maka Musa pun doa Allah Taala supaya dihindarkan mereka daripada bala pertama. Contoh kata. Akhirnya kata tu hilang. Tak lama lepas itu mereka engkar lagi, maka Allah Taala turunkan pula kutu-kutu. Kutu-kutu. Lepas tu bila mereka dah penuh dengan kutu-kutu, mereka jumpa dengan Musa. Musa doa Allah Taala supaya dihilangkan kami kutu-kutu tadi. Maka Musa doa Allah Taala, akhirnya mereka dihilangkan kutu. Kemudian mereka engkar semula. Maka datang pula belalang. Penuh belalang. Kan dalam periuk belalang, orang kata tanaman mereka habis dimakan oleh belalang, sayur-sayuran mereka habis semua dimakan belalang. Okey. Jadi hidup mereka dalam keadaan perit dan susah disebabkan bala bencana daripada Allah Taala. Tapi walaupun begitu kan, mereka tetap juga engkar kepada Allah. Ada sifat kaum Bani Israel ataupun orang Yahudi, memang sifat dia begitu. Memang sifat mereka begitu, walaupun diturunkan pelbagai azab Allah Taala, mereka macam tu juga tuan-tuan. Kaum Qibti lah. Bukan kalau Bani Israel itu yang pro pada Nabi Musa. Yang ikut Nabi Musa berhijrah daripada bumi Mesir menuju kepada Palestin tu, menuju ke Palestin, iaitulah kaum Bani Israel. Kaum Bani Israel. Dan mereka berjaya menyeberangi Laut Merah. Selepas berjaya menyeberangi Laut Merah, mereka masih juga ada sikap degil kepada mereka. Ada degil lagi. Masa tu bulatan ada Samiri. Samiri, tu pernah dengar Samiri kan? Samiri pun termasuk dalam kumpulan tadi, kaum yang berhijrah tadi. Samiri ni dia punya perangai dia bila Nabi Musa pergi ke Bukit Turusina untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jadi Samiri tuan-tuan, dia perintahkan supaya dikumpulkan segala emas-emas. Segala emas-emas kaum Bani Israel ini dikumpulkan, kemudian dicairkan, kemudian ditempa dan dibuat patung anak lembu. Kemudian dia tak tahulah kaedah macam mana dia buat, sehingga kan patung lembu tu dia boleh berbunyi. Boh kan dia bunyi tu. Maka Samiri kata kepada kaum Israel, Musa pergi ke atas bukit nak cari Tuhan dia. Sebenarnya Tuhan dia kat sini, dia kata. Inilah Tuhan dia, patung anak lembu ni. Oleh itu kamu semua sembahlah patung anak lembu ni. Jadi mereka pun ramai-ramailah sembah patung anak lembu. Musa balik dia bengang lah. Dia menyalahkan saudaranya, itulah Nabi Harun alaihissalam.
Dia salahkan sekali Nabi Harun kerana tak pandai jaga kaum Israel. Persoalan di sini tuan, kenapa kaum Israel ini mudah terpengaruh dengan menyembah patung dan lembu, sedangkan mereka itu sebelum itu telah beriman kepada Allah. Mereka dah beriman pada Tuhan Musa, Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kenapa apabila dibuat patung dan lembu, mereka mudah sangat menyembah patung itu? Takkan mereka tak tahu, tak faham itu salah? Kita patung aja, kan? Apa jawapan tuan-tuan? Jawapannya ialah kerana pada masa itu jiwa mereka ini berkenaan tentang patung ni memang mereka condong kepada patung. Jiwa mereka ni sukar nak disental. Susah nak orang kata dibersihkan jiwa terhadap penyembahan kepada patung ini, kerana mereka dah sembah patung itu berpuluh tahun lamanya. Berpuluh tahun mereka sembah patung. Jadi nak kikis sikap kan tabiat supaya jangan sembah patung ni susah nak buang tuan-tuan. Jadi akhirnya bila Samiri buat patung, jadi mereka mudah sangatlah untuk menyembah patung tersebut. Faham kan? Jadi itu sama semula. Jadi kedua ayat di atas menunjukkan bahawa tiada penolong yang dapat menyelamatkan manusia pada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya Allah Ta'ala menghalang rezekinya daripada makhluknya, maka tiada yang dapat merezeki melainkan dia. Wallahu a'lam bissawab. Cukup saya setakat tu malam ni pengajian kita. Ada pertanyaan, soalan? Ada? Tak ada? Gambar tu dia gelap tak? Kadang gelap. Video ni kadang dia gelap. Gambar dia gelap. Saya tak tahu, mungkin lampu ni kurang lampu. Tak tahu. Gelap tak? Terang Sebab kadang bila dah finish kan, kita dah finish semua, bila kita nak buka semula, kadang dia gambar dia tu kurang terang, gelap. Gambar muka kita tu gelap. Saya tak tahu kenapa. Tak tahu Tapi tempat lain saya ngajar, bila buat live tu tak terang, gelap, terang jelas. Tapi kat sini dia tak terang. Saya pun tak tahu kenapa. Dia gelap. Bila kita dah finish, dah habis live, kita dah tutup, lepas tu dia tengok gambar tu gelap. Gambar muka tu tak nampak lah, gelap. Saya tak tahu kenapa. Mungkin dia punya lampu ni kedudukan dia tak ada ke, atau kurang lampu ke, saya tak tahu. Itu saya, insya-Allah kita tutup pengajian ini, insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan sadiqan wa alam taqabbala uskan halalan mubarakatan katsira wa si'ana fataya alim dawlana qulubana bi nuri ma'rifataka wa aftahna ta'arifin. Allahumma faqina fid din, Allahumma faqina fid din, Allahumma ijma'na hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillah. Qabalallahu minkum. Ya. Salam. Ustaz? Tak sibuk mengaji Ustaz. Tak sibuk belajar. Oh, belajar. Sama belajar? Sama belajar. Mengantuk-antuk Ustaz jadi lah. Dari pagi tadi sampai sekarang. Tadi petang. Kat mana? Rumah?